ألا وإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضائلها جلية. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي تمم بالخير. اللهم صل على سيدنا محمد النور المذهب بالإسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Okey, alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu kita pada malam yang berbahagia ini. Pada malam yang keberapa tuan-tuan ya? Saya pun dah lupa dah. 13. Jadi kita ada berbaki lagi 12. Kita berbaki lebih kurang lagi 3 minggu untuk menghatamkan kitab kita ni kan. Alhamdulillah, sadar tak sadar dah 13 minggu tuan-tuan kan. Kita bersama, kita berbincang, kita mentelaah ilmu Allah Subhanahu wa taala, mempelajari asas-asas hukum yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Sepanjang tuan-tuan hadir kan, tuan-tuan agak-agak rasa tuan-tuan lah manfaat tak tuan-tuan hadir malam-malam macam ni? Pukul 9 datang kan, ada yang daripada Rombau, daripada Tampin kan, datang jauh-jauh daripada PD, tertinggal drama malam kan, buletin utama tak dapat tengok, habis semua kan. Agak-agak manfaat tak tuan-tuan? Moga-moga sepanjang macam dah tak ada, lepas ni dah tak ada pula kan. Moga-moga sepanjang pengajian kita tuan-tuan perolehi manfaat walaupun sedikit, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga usaha kita yang sedikit ni kita luangkan masa untuk ilmu, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal hukum hakam Allah Subhanahu wa taala dipandang oleh Allah. Tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni kita tak nak benda lain dah kan. Kita hanya nak pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau dekat dunia ni kita mendapat pandangan daripada Perdana Menteri lah contohnya kan, ataupun daripada seorang raja, Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, pandang dekat kita, cukup pandang je, dia senyum kat kita. Apa perasaan kita tuan-tuan? Seronok kan? Apatah lagi bila Duli Yang Maha Mulia kena dengan kita, dia sebut lah kan, Kim, main sini ajak ah. Duli Yang Maha Mulia panggil kita kan. Apa perasaan kita agak-agak tuan-tuan? Seronok kan? Tak terkata seronok Kalau orang yang 9 gobak kombang kasar kan, kerusi ni macam tak boleh nak duduk dah kasar bila Duli Yang Maha Mulia panggil. Tuan-tuan yang berahmati Allah Subhanahu wa taala, macam mana kehidupan kita kalau kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita mendapat pandangan nazaratullah, mendapat perhatian daripada Allah. Pasti dan pasti kita akan diberikan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita tuan-tuan, kita bangun pagi, kita semayang, kita sarapan, lepas tu kita main dengan cucu kan, yang pergi kerja, lepas tu makan tengah hari, petang pergilah sukan kejap jogging ke, naik bukit, pergi tengok kebun ke kan. Malam kita tengok berita, tengok drama, lepas tu kita tidur kan. Hari-hari macam tu, pusing benda yang sama. Agak-agak untuk apa kita hidup ni tuan-tuan? Untuk tu kah? Kita bangun, main dengan cucu, main dengan anak kan, gembira-gembira, lepas tu tidur, esok bangun lagi kita buat benda yang sama berulang-ulang. Itu ke kehidupan kita? Jadi kita kena, orang yang nak berjaya dia kena tahu apa tujuan yang dia nak kecapi.
Tujuan kita hidup ni apa tuan-tuan? Kita nak mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kita nak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup dah tuan-tuan, panjang lah mukadimah kan. Minggu lalu kita dah bincang berkenaan dengan solat jemaah dan solat Jumaat kan. Kita dah cerita serba sedikit berkenaan dengan solat jemaah, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan solat jemaah. Walaupun hakikatnya perbincangan yang lebih dalam sebenarnya, perbincangan yang lebih detail berkenaan dengan solat jemaah, berkaitan dengan macam mana kita nak pilih imam kan. Nak tahu kriteria imam, bukan imam rawatib dia tuan-tuan. Imam masjid ni tuan-tuan tak boleh pilih dah. Tuan-tuan tak boleh cakap dengan imam, "Mam, saya nak jadi imam." Tak boleh. Imam rawatib tu pangkat paling tinggi sekali. Tak boleh sesiapa usik. Kot ada ustaz datang ceramah, ada imam rawatib, imam yang memang dipilih di masjid. Siapa yang lebih utama? Yang paling afdal adalah imam rawatib. Biar yang datang tu syekh kabir, sawabannya wasai kan. Tapi mengikut hukum yang paling afdal jadi imam adalah imam rawatib. Itu daripada sudut tertib, siapa yang lebih layak menjadi imam. Kemudian lepas daripada imam rawatib diikuti oleh orang yang paling alim, orang yang paling faqih, yang paling handal fiqh. Dia yang lebih layak menjadi imam. Lepas tu barulah diikuti oleh seterusnya yang suara sadap, yang muka handsome. Muka handsome pun ada syarat tuan jadi imam. Kan tengoklah muka imam-imam itu semua handsome kan. Itu pun syarat layak jadi imam dan seterusnya. Okey, tak apalah, itu kalau ada rezeki lain kita jumpa di hari lain ataupun tuan-tuan hadir ke pengajian lain untuk meneliti lebih dalam. Asas dia ini, apa yang kita pelajari selama ni, maka itulah asas yang kita kena pegang kuat-kuat, rukun yang perlu kita faham dengan jelas. Okey. Hari ini kita nak masuk suatu bab, suatu fasal yang sangat penting berkenaan dengan pengurusan jenazah. Itu yang saya cerita awal tadi tuan-tuan, berkenaan dengan kehidupan kita. Nabi SAW sebut apa? Aksiru min zikri hadhimil ladzat. Kata Nabi SAW, perbanyakkanlah kita mengingati pemutus kepada segala kelazatan. Sini. Dia memang bunyi kan? Saya memang tak boleh diganggu dalam ketika saya bercakap. Saya kurang tidak boleh diganggu, kalau tak nanti hilang semua. Sama lah macam guru kami Fadilatul Syekh Mustafa Buhyawi. Beliau cukup garang tuan-tuan. Bila dia mengajar tuan-tuan, orang Arab perangai kan, bila duduk dalam pengajian majlis ilmu, kaki melunjur ke depan. Itu kepantangan dia. Kepantangan dia bila tengok anak murid kaki melunjuk, ataupun kaki duduk, dia letak, dia punya lutut tegak, letak tangan. Itu perangai Arab memang gomar. Sembahyang Jumaat pun itu kegemaran dia tu. Guru Syekh Mustafa Al-Bihari itu kepantangan dia. Bila dia nampak, dia kata, "Turun. Selagi kau tak turun, aku tak sambung mengajar," dia kata. Dan dia paling marah kalau dalam pengajian ada kanak-kanak yang menangis. Sebab apa? Sebab dia tak boleh diganggu. Bila diganggu, nanti apa yang dia nak sampaikan tu hilang. Duduk depan bukan senang tuan-tuan. Kan kadang-kadang kita bawa, kita dah hafal dah ingat dah belajar selama ni, bila duduk ni semua lupa. Kan lagi-lagi bila kita ada gangguan, jadi benda itu menyebabkan diganggulah. Tapi ada orang yang dia tak apa, tak ada masalah. Okey. Itulah pasal kerusi mari tu, kan. Kerusi berbunyi. Ustaz ni kerusi berbunyi pun nak kecoh lah Okey, teruslah. Pengurusan jenazah. Ini Nabi sebut ikthiru min zikri hadhil ladzat. Perbanyakkan untuk kita mengingati benda yang akan memutuskan segala kelazatan di dunia ni. Apa dia tuan-tuan? Matilah kan. Yang memutuskan segala kelazatan, makanan, kereta mewah, rumah besar, semua kelazatan yang kita perolehi, apa pemutus dia? Iaitu mati. Kereta yang mewah kita ada hari ni, kita takkan bawa masuk dalam kubur. Isteri kita yang cantik-cantik tu, kita tak bawa dalam kubur. Anak-anak kita yang comel-comel, yang handsome-handsome tu, kita tak bawa dalam kubur. Apa yang kita bawa? Amalan diri kita. Jadi Nabi SAW sebut iksiru min zikri, banyakkan kita mengingat tentang mati. Sebab apa? Supaya kita sentiasa bersedia. Sebab tu ulama dalam bab khusyuk,
Ada sebagian ulama yang mengajar cara untuk mendapat khusyuk tu macam mana. Bila dia berada di sembahyang, dia kata, aku membayangkan bahawa di depanku adalah Allah. Maaf saya, depan saya adalah Kaabah. Tak boleh bayang depan Allah ya tuan-tuan. Depan saya adalah Kaabah, sebelah kanan saya adalah syurga, adalah neraka, dan belakang saya adalah malaikat maut. Jadi ketika dia sembahyang, dia bayangkan dia berada di hadapan Kaabah, sebelah dia syurga, sebelah dia neraka. Ada sebahagian ulama kata dia bayangkan dia berada di atas titian sirat, bawah ni neraka, kau tergelicik jatuh lagi, belakang ni malaikat maut tengah menunggu nak mencabut nyawa. Agak-agaklah kita sembahyang kan, kalau malaikat maut belakang, agak macam mana sembahyang gitu tuan-tuan. Itu susah lah kan. Kita tengok orang yang nak kena gantung, hukum gantung. Anda akan dihukum pada sekian-sekian hari sekian. Esok sebelum nak dijatuhkan hukum tu, agak-agak macam mana sembahyang dia tuan-tuan. Confirm dia akan sembahyang yang paling terbaik. Dia akan habiskan masa dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dia tahu malaikat maut nak ambil nyawa dia ni. Macam itulah ulama ajar kita bagaimana nak mendapat salat yang khusyuk. Kita bayangkan bahawa malaikat maut belakangnya datang ni. Habis aku sembahyang ni, habis dia cabut nyawa aku. Contoh saya bayang macam tu lah kan. Bila kita bayang yang kita sentiasa akan menghadapi mati, maka kita akan buat bersungguh-sungguh. Okey. Bab pengurusan berkenaan dengan jenazah. Dia boleh sebut dua tuan-tuan, boleh sebut jinazah ataupun janazah. Dia bahasa Arab dia janazah. Janazah kan. Kalau bahasa Melayu dia jenazah lah kita sebut, tapi dia bahasa Arab dia boleh dua, sama ada kita sebut jinazah ataupun janazah. Okey. Boleh sebut jinazah ataupun janazah. Kedua-dua maksudnya sama. Apa maksud jenazah dengan janazah? Maksud dia manusia yang meninggal dunia yang diletakkan di dalam keranda. Itu nama dia jenazah. Jenazah ataupun janazah. Okey, hari ini kita nak bincang berkenaan dengan janazah, orang yang mati. Macam mana kita nak uruskan orang yang mati? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata pengarang, fasal pengurusan jenazah. Memandikan jenazah, mengkafankannya, salat ke atasnya dan mengebumikannya adalah fardu kifayah jika jenazah tersebut beragama Islam, sama ada dewasa atau bayi yang dilahirkan dalam keadaan hidup. Okey, sebelum pengarang masuk berkaitan dengan macam mana nak uruskan jenazah, maka pengarang cerita dulu apa hukum untuk kita menguruskan jenazah. Hukum dia adalah fardu kifayah. Fardu kifayah kita dah sebut berulang kali kan. Idza qama bil ba'du saqata 'anil baqin. Kalau seorang dah buat, yang lain dah tak wajib. Okey. Itu hukum berkaitan dengan menguruskan jenazah. Kita kena faham, dia adalah menguruskan jenazah. Bukan yang fardu kifayah ni berkaitan dengan kita kena bolikan kafan, kita kena upah penggali kubur. Itu bukan fardu kifayah. Fardu kifayah ni apa? Kita kena kafankan dia. Beza ya, belikan kafan dengan kafankan dia. Yang fardu kifayah adalah kita kafankan dia, mandikan dia, salatkan dia, itu fardu kifayah. Adapun yang belikan kain kafan, upah mandi, upah gali kubur, semua tu siapa punya? Itu sama ada kita ambil daripada tarikah, harta peninggalan si mati. Kalau tak ada, daripada waris ahli keluarga. Kalau tak ada juga daripada Baitumal, minta ke Baitumal. Tuan jangan risau, kau tak ada duit, ustaz tak ada duit nak urus jenazah ni ustaz. Si mati 1 sen pun tak tinggal ustaz. Saya pun dah tak ada duit ustaz, tengah-tengah bulan ni. Macam mana nak buat ustaz? Pergi Baitumal, minta ke Baitumal. Dia orang boleh keluarkan duit on the spot untuk pengurusan jenazah. Okey. Kalau Baitumal susah, Baitumal tutup ustaz, Baitumal tutup hari Ahad, macam mana nak pergi? Boleh minta kepada orang-orang yang kaya, orang yang ada duit lebih, dia boleh beri bantuan sedekah kepada si mati. Okey, jadi hukum mengkafankan jenazah, memandikan jenazah itu adalah fardu kifayah. Wajib fardu kifayah ni bukan kepada semua umat Islam. Dia adalah fardu kifayah kepada siapa? Orang yang kenal si mati, sahabat handai,
keluarga terdekat. Ini semuanya adalah fardu kifayah bagi mereka. Orang yang tak kena-mengena, saya duduk kat nilai, orang meninggal kat sikamat, tak ada orang urus, contohlah kan, tak ada orang yang urus dekat sikamat, berdosa ke saya kat nilai? Tak berdosa, sebab saya tak tahu apa-apa. Saya kena dia pun tak tahu, pun dia meninggal pun tak, kan? Jadi fardu kifayah tu tak kena dekat saya. Fardu kifayah tu kena dekat siapa? Orang yang duduk kat sikamat, kan? Keluarga, sahabat handai yang mengenali, yang tahu berita kematian. Kalau semua buat tak tahu, alah tak ada lah, biar deh ke bumi sendiri, kata orang. Ada tuan-tuan ulama yang mereka mandikan sendiri-sendiri. Itu karamah para awliya. Diriwayatkan bahawa awliya, wali Allah Subhanahu Wa Taala, mereka boleh memandikan diri mereka sendiri. Tapi itu karamah lah tuan-tuan, para ulama, para awliya. Okey. Jadi kalau orang sikamat khabar macam tu, biar dia komehkan diri dia sendiri kan. Saya tak nak beritahu, maka semua orang di sikamat berdosa. Yang tahu tentang berita kematian itu berdosa. Okey. Jika jenazah tersebut beragama Islam, kalau yang tak beragama Islam, maka tak wajib untuk kita mandikan. Itu nanti kita bincang lagi lebih detail selepas ni. Okey. Sama ada orang dewasa atau bayi, sama ada dewasa ataupun bayi lah, kan, yang dilahirkan dalam keadaan hidup. Nanti kita akan lihat perincian dia, bagaimana kanak-kanak yang gugur, sama ada kita nak mandikan dia ataupun tidak. Okey. Kalau dewasa dan bayi yang dilahirkan dalam keadaan hidup, hidup ni apa maksud dia? Bila dia keluar, dia menangis. Menangis keluar. Itu maksud dia hidup. Bila bayi yang keluar, dia menangis, kemudian dia meninggal, doktor kata tak dapat diselamatkan, kan? Maka hukum kanak-kanak itu adalah sama macam orang dewasa. Dia kena dimandikan, dia kena dikafankan, dia kena disolatkan, dan dia kena dikebumikan, ditanam. 4 hukum ni kena dekat bayi. Walaupun dia kanak-kanak, belum memayis, tapi dia kena mandi, kena kafan, kena solat, kena ke bumi, sebab dia dah hidup. Nanti kita tengok ada kanak-kanak yang tak wajib disolatkan. Okey, menjadi kewajipan terhadap mayat kafir zimmi untuk dikafankan dan dimandikan. Untuk bayi yang mati keguguran pula, wajib dimandikan, dikafankan dan dikebumikan. Okey. Wajib kepada mayat kafir zimmi. Kafir zimmi ni maksudnya tuan-tuan, orang yang bukan Islam, yang mereka membayar duit, membayar cukai lah kita kata, kepada kerajaan Islam. Dia duduk dalam kerajaan Islam, duduk dalam keadaan aman, dan dia bayar cukai kepada kerajaan Islam. Itu namanya kafir zimmi. Dan ada nama dia kafir mu'amman ataupun musta'man. Orang kafir yang dia duduk dalam kerajaan Islam tapi dia baik, dia tak cari pasal dengan orang Islam, dia tak bergaduh dengan orang Islam, dia tak cederakan orang Islam. Itu nama dia kafir mu'amman ataupun kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini orang yang bukan Islam, yang duduk di dalam negara Islam dan dia buat perjanjian dengan orang Islam. Lepas itu duduk selama tempoh sekian, kami tak akan buat hal, kami akan duduk dengan baik dan sekian. Jadi dia ada perjanjian dengan umat Islam. Ketiga-tiga golongan ni tuan-tuan termasuk di dalam perbahasan kita sekarang yang wajib untuk dikafankan dan ditanam, bukan dimandi di sini tuan-tuan. Kita tengok bahasa Arab dia ya. Wa wajaba, baris kedua tu, wa wajaba, lepas faslun atas tu tengok bawah dia, wa wajaba li dhimmiyin takfinun wa dafnun. Wajib kepada zimmi, kafir zimmi tadi, untuk apa dia? Dikafankan, takfin. Takfin tu maksudnya dia dikafankan. Wa dafnun, dan ditanam, dikebumikan, bukan dimandikan ya. Ada sedikit kesilapan. Okey. Jadi wajib kepada kafir zimmi itu samalah dengan muahad dengan musta'man tadi, untuk dikafankan dan dikebumikan oleh kita. Maksud dia apa? Kalau dah tak ada orang keluarga dia pun buat tak tahu ni si mati ni dah meninggal dunia lah ni, dia bukan Islam. Dan dia bukanlah kafir yang cari pasal dengan Islam, yang suka memporak-perandakan negara Islam, kan?
Jadi orang yang macam ni wajib untuk orang Islam tolong kafankan dia dan kebumikan dia. Okey, boleh ya? Tapi mandi apa hukum dia? Mandi hukum dia harus, tak wajib. Untuk kafir zimmi ataupun kafir muahad ataupun kafir musta'man. Ya. Okey, kafir yang ada maksudnya bukan Islam yang ada di Malaysia, itu apa hukum dia? Hukum dia tu ulama khilaf. Sampai sekarang tak ada siapa yang boleh kata confirm dia sekian-sekian dia golongan muahad ataupun dia kalangan musta'man, tak boleh. Sebab apa? Sebab cara kemasukan dia berbeza dengan keadaan Islam dahulu. Hukum ini dibina daripada zaman Nabi SAW, ketika mana orang bukan Islam berada di bumi Madinah, kan? Nabi masuk di Madinah dan menguasai kota Makkah ketika Fathul Makkah. Maka pada ketika itu ada Yahudi, ada kafir Quraisy. Jadi mereka memang ada di situ pada ketika itu. Tapi di Malaysia keadaan berbeza, kan? Kita kena tengok sejarah bagaimana mereka datang ke negara, dan ada pula yang memang dia ada asal negara ni yang bukan Islam, ada kan? Dia bukan daripada negara luar, dia memang asal negara kita dan dia tidak beragama Islam. Tuan-tuan fahamlah, saya tak nak sebut. Jadi perbezaan untuk kita menghukum itu sukar, sebab ada pelbagai jenis kaum di Malaysia. Ala kulli hal, kita boleh kata mereka adalah kafir zimmi. Itu yang paling dekat lah. Maksudnya apa? Dia tidak memusuhi Islam. Okey, boleh ya? Okey, jadi kalau di Malaysia, contoh kita buat contoh reality kan, di Malaysia tak ada orang yang nak uruskan jenazah. Jadi apa kerja umat Islam pada ketika itu? Hukum dia wajib untuk umat Islam tolong kebumikan, tolong kafankan, kebumikan. Selesai. Boleh ya? Okey, itu untuk yang tahulah. Samalah macam hukum tadi. Kalau kita tak tahu, saya tak kenal pun dia, maka tak wajiblah bagi kita. Ini orang yang tahu, jiran sebelah tahu orang sebelah meninggal dunia yang bukan Islam. Tak ada siapa dah 5 hari. Apa ketika itu apa hukum kepada kita? Wajiblah kita untuk tolong uruskan jenazah. Okey, di mandi hukum dia harus, tak jadi wajib. Mandi ni sama ada dia kafir zimmi ataupun kafir harbi. Dia ada dua. Kafir zimmi itu kafir orang bukan Islam yang sangat baik dengan umat Islam, tak memusuhi umat Islam. Ada kedua namanya kafir zimmi, kafir harbi. Kafir harbi ni apa? Orang bukan Islam yang memusuhi Islam, menentang Islam. Ini yang berlaku ketika zaman Rasulullah SAW. Yahudi yang duduk di bumi Madinah tapi memusuhi Islam, merancang untuk meruntuhkan kerajaan Islam. Maka pada ketika itu Nabi SAW menghalau kaum Yahudi, kan? Kita pernah dengar sirah bagaimana Nabi SAW menghalau kaum Yahudi yang berada di Madinah, sehingga hari ini kaum Yahudi tidak ada di Madinah lagi. Okey, itu nama dia apa? Itu nama dia kafir harbi. Maksud dia apa? Orang bukan Islam yang menentang umat Islam, nak menjatuhkan kerajaan Islam, itu namanya kafir harbi. Jadi orang kafir harbi ini tak wajib untuk kita mandikan, tak wajib untuk kita kebumikan, biarkan dia. Bahkan ulama Syafi'i kata apa? Kalau dia meninggal, anjing makan bangkai dia pun itu tak menjadi hukum kepada kita, tak mengapa, sebab dia kafir harbi yang memusuhi Islam. Adapun kafir zimmi yang tak memusuhi Islam, berbaik dengan Islam, maka hukum dia wajib untuk kita mandi dan kebumikan. Okey. Tapi maafkan saya, bukan mandi, kafan dan kebumikan. Tapi kalau mandi, apa hukum dia? Mandi harus sama ada dia kafir harbi ataupun kafir zimmi. Kafir yang memusuhi Islam ataupun tidak, hukum dia harus. Boleh kita mandikan dia. Tak wajib lah maksud dia. Cuma yang terakhir hukum solatkan dia, kan? Kita dah bincang tentang kafan, kebumi, mandi. Apa hukum kita sembahyangkan dia? Hukum dia haram. Bahkan kita doakan keampunan dia pun haram. Kita ada dapat berita kan, si fulan kawan kita yang bukan Islam meninggal dunia, kita dapat berita, kita kata semoga Allah ampunkan dia. Apa hukum dia? Haram, berdosa. Kenapa? Sebab tidak ada keampunan bagi orang bukan Islam yang telah meninggal dunia. Allah sebut dalam Al-Quran, khalidina fiha abada, mereka itu akan kekal terus di dalam neraka dan tidak ada keampunan. Adapun orang sebelum meninggal dunia yang bukan Islam, belum meninggal dunia, kita doakan kebaikan untuk dia, doakan keampunan, boleh tak?
bolehlah kita doakan hidayah bagi dia, semoga dia dapat hidayah. Tapi orang yang bukan Islam dah meninggal dunia, habis amalan dia, dia tak akan nak kembali kepada Islam, maka haram kita doakan keampunan, kita sembahyang jenazah untuk dia. Sama ada kafir zimmi ataupun kafir harbi, kedua-duanya. Sama ada dia baik dengan kita ataupun tidak, tak boleh hukum dia kita sembahyang ataupun doakan bagi orang yang bukan Islam. Ya tuan. Ke bumi? Ya. Di perkuburan yang bukan Islam. Ya, bagus soalan. Saya pun terlupa nak sebut. Di perkuburan bukan Islam. Tuan-tuan tanya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tanya saya pun tahu ya. Kalau tuan-tuan tanya barulah keluar benda-benda macam tu. Kalau tak saya tak sebut benda-benda yang lebih detail macam tu. Okey. Hukum dia kena ke bumi yang perkuburan bukan Islam. Tak boleh dia dikebumikan bersama di dalam perkuburan Islam. Okey. Kalau kita buat RIP boleh. Rest in peace. Rest in peace boleh lah, sebab dia tak berkaitan dengan doa rahman ataupun doa keampunan. Itu doa semoga dia tenang macam tu je. Itu boleh lah, tak ada masalah. Kalau keluarga yang mampukan, dia tak wajib lah kan? Tak wajib. Kita hanya wajib ketika tak ada orang nak uruskan dia. 3 hari terbiar sebelah dah berkulat dah, tak ada siapa nak uruskan, maka pada kita wajiblah kita tolong. Ya, boleh ya? Ya. Maksudnya dibalut lah. Kita balut lah, tak ada masalah. Walaupun sebab orang dia dah tak nak uruskan. Jadi kita nak buat macam mana? Kita uruskan, kita balut lah. Balut tu kenapa? Supaya jenazah tu dia tidak busuk. Okey? Kafan tu kan nanti kita akan letak kemenyan, kita akan letak bermacam-macam supaya jenazah itu tidak bau dia naik. Dan kita tanam dalam kedalaman yang nanti kita akan bincang, supaya apa semua tu, supaya bau dia tidak naik. Jadi macam mana cara dia ke bumi dalam agama dia, itu tak ada masalah. Cuma sebab dia dah tak dikebumikan oleh orang agama dia, jadi kita sebagai umat Islam kena ambil tanggungjawab untuk kebumikan. Jadi kita lah buat cara kita. Okey. Seterusnya, untuk bayi yang mati keguguran pula wajib dimandikan, dikafankan dan dikebumikan. Bayi yang mati keguguran kan, dia wajib apa? Dia wajib dimandikan, dikafankan dan dikebumikan. Apa yang tak wajib kepada dia? Salat. Jadi tak wajib untuk kita sembahyangkan bagi bayi yang keguguran. Tapi wajib untuk apa? Kita kena mandi, kafan, kebumi. Itu wajib. Okey. Cuma keadaan bayi yang gugur ni ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, dia gugur dalam keadaan dia belum ada bentuk manusia. Dia masih seketul daging dalam perut. Kan? Itu keadaan yang pertama. Saya tanya akak saya tadi, dia kata, akak saya seorang doktor, jadi dia kata biasanya sebelum menjadi bentuk itu lebih kurang dalam 2 bulan mengandung. Itu biasanya belum ada bentuk bayi. Kan? Biasanya, tapi ada yang dah ada bentuk. Tapi biasanya 2 bulan itu belum ada bentuk. Jadi dalam tempoh belum ada bentuk, lalu gugur pada ketika itu, maka pada ketika itu tak wajib untuk kita mandi, kafan dan solatkan. Hanya perlu buat apa? Kita kebumikan. Macam mana nak kebumikan? Bila ada bayi yang lahir dalam keadaan gugur, seketul daging yang belum ada bentuk manusia, cukup hanya sekadar dengan kita balut dengan kain putih dan kita kebumikan. Tanpa perlu kita mandi, tanpa perlu kita kafan, tanpa perlu kita solatkan. Tapi kalau nak mandikan boleh tak? Bolehlah. Maksud dia apa? Hukum dia harus untuk kita bersihkan darah-darah. Kemudian baru kita balut, baru kita tanam. Itu untuk bayi yang lahir tak ada bentuk manusia. Okey. Keadaan yang kedua, bayi yang lahir dalam keadaan dah ada bentuk manusia, dah ada tangan, dah ada kepala, dah ada kaki. Apa hukum dia? Hukum dia adalah hukum yang kita bincang sekarang ni. Dia hanya wajib dimandikan, dikafankan, dikebumikan, tak wajib untuk kita solatkan. Okey, ulama Syafi'i sebut apa? Usianya adalah sebelum daripada 6 bulan mengandung. Kanak-kanak sebelum daripada 6 bulan itu biasanya, saya tanya akak saya, biasanya memang sukar untuk lahir dalam keadaan yang selamat sebelum 6 bulan. Biasanya 7 bulan paling kurang biasanya ya, walaupun ada al-istisna, ada pengecualian.
Tapi biasanya 7 bulan itu paling minimum untuk bayi itu lahir dalam keadaan sihat, hidup. Biasanya 6 bulan itu tidak, biasanya tak dapat diselamatkan. Okey, sebelum 6 bulan lahir, bukan lahir lah, maksud dia gugur, dia keluar. Tapi sebelum 6 bulan dia dah ada bentuk, dah ada tangan, dah ada kepala, dah ada kaki. Apa yang kita kena buat? Maka pada ketika itu wajib untuk kita mandikan, kafankan, kebumikan, tak wajib untuk kita sembahyangkan. Okey, boleh ya? Ya. Ya? Sama ada di perkuburan Islam ataupun di rumah. Boleh. Sama juga orang yang dah besar, maksudnya dewasa pun boleh dikebumikan di rumah. Boleh tak? Boleh. Tapi afdal dia kat mana? Afdal dia dalam mazhab Syafi'i, yang paling afdal dikebumikan di perkuburan umum. Memang tempat khusus penguburan. Kenapa? Sebab nanti akan berlaku masalah. Macam yang berlaku di Malaysia kita hari ni. Saya duduk Jabatan Mufti, kita banyak dapat, saya duduk adalah dapat ketika muzakarah fatwa, dia akan bentangkan kubu-kubu yang ada di rumah. Orang dulu kan tanam di rumah. Bila tanam di rumah, masalah ya apa? Bila generasi yang datang, anak-anak, cucu-cucu, yang kadang-kadang budak-budak ni takut ada kubu kat belakang ni, dia kata nak pindahkan, jadi masalah. Ataupun orang lain beli tanah, takkan dia nak beli dengan kubur sekali, dia nak pindahkan, dia tak nak ada kubur dekat tanah dia, dia nak buat tanaman dan sebagainya, maka jadi masalah. Oleh kerana itu afdal dia apa? Kita tanam di dalam perkuburan Islam. Itu yang paling afdal. Okey. Hal yang kedua settle ya, selesai. Maksudnya dia wajibkan 3 tadi, tak wajib 4, tak wajib semayang. Hal yang ketiga, itulah yang kita sebut sebelum daripada itu, maksud dia lahir dalam keadaan dia hidup. Dia keluar, dia sompet menangis kejap, lepas itu dia meninggal. Ataupun dia lahir, dia gorak-gorak, dia pun meninggal. Kan, umur tak panjang. Maka pada ketika itu, hukum dia sama macam orang dewasa. Dia kena dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikebumikan. Okey, 3 keadaan ya. Kedua-duanya, kafir zimmi dan bayi yang mati keguguran tidak boleh disolatkan. Okey, tak boleh kita sembahyangkan sama ada kafir zimmi ataupun bayi yang keguguran. Ini yang kita sebut tadi sebelum 6 bulan lahir, tak hidup. Maka haram hukum dia kita sembahyangkan dia. Sebab apa tak boleh sembahyangkan kanak-kanak ni? Sebab dia tak ada dosa. Kan? Dia belum hidup pun, jadi tak perlu untuk kita sembahyangkan. Okey, seterusnya, orang yang mati dengan sebab berperang menentang orang kafir di dalam peperangan akan dikafankan dengan pakaiannya. Jika ia tidak cukup, maka wajib ditambah kain lain untuk menyempurnakannya. Okey, ini untuk hal yang kedua, keadaan orang yang mati syahid. Kenapa nama dia mati syahid, tuan-tuan? Syahid itu dalam bahasa Arab maksud dia syahada, itu maksud dia disaksikan. Kan, kita nak kata saya tengah menyaksikan TV. Macam ni cakap dia, syahadtu tilfaz. Syahadtu, aku tengah menonton TV. Kan? Syahada itu maksud dia tonton, saksi. Jadi kenapa dinamakan syahid bagi orang yang mati di dalam peperangan menentang orang kafir? Kerana sebagian ulama mengatakan bahawa dia disaksikan oleh Allah dan Nabi bahawa baginya syurga, dijamin, dikonfirmkan bagi dia syurga. Nama dia dah ada dalam syurga. Lalu dinamakan dia sebagai syahid. Okey. Orang yang syahid, itu kita kena faham. Ada syahid di dunia, ada syahid di akhirat. Okey, orang yang tak perlu, tak wajib untuk kita mandikan, tak wajib untuk kita kafankan, tak wajib untuk kita solatkan, ini siapa? Bukan tak wajib, bahkan haram hukum dia. Kita mandikan, kita kafankan, kita solatkan. Haram hukum dia kita solatkan untuk orang yang syahid di medan peperangan. Okey. Ini apa dia? Ini adalah mereka yang ataupun syahid di dunia dan di akhirat. Okey? Nama dia syahid di dunia dan syahid di akhirat, ataupun syahid di dunia. Ni poning sikit tuan-tuan ya. Okey, tak apa, saya cerita dulu. Syahid di dunia ni apa? Syahid di dunia ini adalah peperangan yang menentang orang bukan Islam. Peperangan menentang orang bukan Islam. Kalau peperangan
sesama umat Islam itu tak syahid nama dia. Tu nama dia apa? Tu nama dia mati katak. Contoh dia apa yang berlaku di Syria. Siapa yang melawan umat Islam di sana? Orang bukan Islam ke? Orang Islam juga. Jadi apa hukum mati itu syahid ke? Tak perlu dimandikan ke? Tak. Dia tidak termasuk di dalam golongan syahid di dunia. Sebab dia menentang orang Islam. Sama juga dengan orang yang dalam peperangan bersama dengan menentang buruh. Buruh ni apa? Buruh ni mereka yang puak pelampau di dalam negara. Dia Islam, tapi dia kan dan sebagainya. Maka ni puak pelampau. Dia Islam tak? Dia Islam. Apa hukum tentera berjuang mempertahankan negara daripada orang-orang macam ni? Puak pelampau ni, apa hukum dia? Dia syahid tak kalau dia terbunuh? Adakah dia syahid dan adakah dia tidak perlu dikafankan, dimandikan, disolatkan? Tidak. Sebab dia bukan menentang orang bukan Islam. Dia menentang orang Islam. Dia dikira syahid, ia syahid tapi syahid di akhirat, bukan syahid di dunia. Syahid di dunia itu syarat dia apa? Mesti menentang orang bukan Islam. Itu yang masuk pula perbincangan berkenaan dengan zaman dulu kan. Cerita yang cukup famous. Tuan masih ingat? Saya belum hidup lagi tentu. Tentang peristiwa Mamali. Kan? Itu saya tak nak cerita panjang sebab kita ada live. Kan saya kono. Okey, itu tuan-tuan boleh kiaskanlah. Sebab peristiwa itu berlaku, ada orang kata mereka mati syahid, tak perlu dimandikan, tak perlu dikafankan. Kalau kita rujuk kepada mazhab Syafi'i, orang yang berjuang sesama Islam berperang, itu bukan syahid di dunia yang tak wajib, bahkan haram kita mandikan, kita kafankan. Itu tak termasuk. Yang termasuk adalah siapa? Orang yang menentang bukan Islam. Contoh dia dalam peperangan Badar, peperangan Uhud, ataupun mereka yang berjuang menentang Israel. Itu nama dia syahid. Kan? Sebab apa? Dia menentang orang bukan Islam. Kalau dia meninggal dunia, dia tewas di dalam medan peperangan, maka hukum dia haram untuk kita mandikan, kita kafankan, kita salatkan. Okey, boleh ya? Kalau yang syahid di akhirat ni, apa contoh dia? Banyaklah tuan-tuan, ulama sebutkan. Antara dia apa? Antara dia orang yang ibu yang mengandung, melahirkan anak lalu meninggal dunia. Itu nama dia syahid akhirat. Dia tak payah kafankan ke, tak payah mandikan ke? Tak. Dia kena dimandikan, dia kena dikafankan macam orang biasa. Sebab dia bukan syahid di dunia yang kita sebut tadi, peperangan dengan orang bukan Islam. Begitu juga dengan apa lagi tuan-tuan? Runtuh, mereka yang terbakar, mati lemas, itu semuanya syahid. Kan kita panggil dia syahid. Syahid apa? Syahid di akhirat, bukan syahid di dunia. Ya. Ya? Aha. Maksud dia dapat ganjaran syahid di akhirat. Tapi di dunia hukum dia bukan syahid. Hukum syahid dia adalah hukum di akhirat. Maksudnya ganjaran pahala dia macam peperangan syahid, orang yang pergi syahid lah. Tapi di dunia tak. Dia tak dikira sebagai hukum syahid. Maksudnya apa? Dia tak termasuk dengan orang syahid yang pergi berperang dengan orang bukan Islam yang mati. Itu tak termasuk. Sebab orang yang macam tu, dia tak haram kita mandikan, kita kafankan. Adapun orang yang syahid di akhirat, di dunia ni dia tak hukum syahid. Dia sama macam orang biasa, mandi macam biasa, kafan macam biasa, solat ke bumi. Sebab apa? Dia hanya dihukum syahid di akhirat. Di dunia tak. Sebab tu nama dia syahid dunia dan syahid di akhirat. Okey, boleh tu ya? Okey. Jadi tuan-tuan kena faham syahid di dunia dengan syahid di akhirat. Dengan lepas ni tuan-tuan, tiba-tiba lah contoh lah kan, tiba-tiba ada orang yang mati lomeh, tuan-tuan kata ini syahid ni, tak payah kita kafankan, tak payah kita mandikan, toh tanam gitu kata kan. Tak, dia tak termasuk. Okey. Jadi orang yang syahid dalam peperangan menentang orang bukan Islam, maka dia tak perlu untuk dikafankan. Maksudnya macam mana? Dalam keadaan berdarah-darah itu, dalam keadaan walaupun putus tangan ke, pecah kepala ke, kita akan tanam terus di dalam tanah tanpa perlu kita kafan dengan pakaian-pakaian peperangan dia. Kalau pakaian peperangan dia tak cukup, sebab biasanya orang perang tak adalah tutup sampai kepala kan. Jadi macam mana nak buat? Tak, pada ketika itu boleh kita tutup dengan kain lain untuk tutup bahagian yang tak tertutup. Adapun bahagian yang dah tertutup dalam baju perang sebagainya, maka tak perlu kita tutup.
hanya tutup bahagian yang tidak tertutup, lalu terus kita tanam, kita kambus. Okey, tak perlu semayang. Jangan tuan-tuan sibuk nak semayang orang yang syahid dalam peperangan, sebab dia dah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada satu keadaan, orang yang dia cedera dalam peperangan, tapi dia tak meninggal pada ketika itu. Dia meninggal bila? Lepas sehari dua, dah habis peperangan, dah balik rumah, cedera parah, darah banyak mengalir, lalu dia pun meninggal dunia. Apa hukum dia? Dia bukan mati syahid. Maksudnya dia kena mandi, dia kena kafan, kena solat macam biasa. Sebab orang yang tak payah mandi, tak payah kafan, tak payah solat ni hanya mereka yang mati syahid di medan peperangan. Selain daripada tu tak terkira. Walaupun dia mati syahid kena pedang sendiri, kan? Lawan-lawan pup tercucuk pedang sendiri, dia pun mati. Dia pun terkira sebagai mati syahid. Ataupun daripada kuda, dia pun mati. Dia bukan orang lain bunuh dah. Bukan orang Islam bunuh. Dia mati sendiri. Dia pun dikira sebagai mati syahid. Cuma berikut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Boleh tuan-tuan, ini mungkin dalam sikitlah saya cerita dengan tuan-tuan kan. Mengikut pendapat dalam mazhab Syafi'i, kalau orang yang sakit, dia tak sihat, dia memang tahu dia nak mati dah, dia pun pergi berjuang. Dalam peperangan, dia tak mati di tusukan pedang ataupun panah ataupun senjata dan sebagainya, dia mati sebab penyakit dia. Maka orang yang macam ni tak dikira sebagai syahid. Maksudnya dia kena kemumi macam biasa, kena mandi, kena kafankan. Okey, boleh dia? Lawan komunis itu syahid. Saya tak pasti, saya pun tak ada zaman tu. Mandi dulu Itu saya tak pasti. Semayang juga. Oh, itu kena rujuk balik tu. Itu pun tak berani saya cakapkan. Saya pandai-pandai cakapkan, kena saman saya. Saya cerita tentang hukum, ya. Sama ada apa hukum berkaitan mereka yang berjuang pada dulu, itu kita tak boleh nak tentukan, melainkan mai fatwa lah. Mereka yang berhak untuk tentukan. Kita hanya boleh cerita asas hukum dia macam ni. Hukum itu berubah. Sebab tu ada kaedah sebut apa? Hukum itu berubah mengikut illah. Bila ada beberapa keadaan, hukum dia tak sama. Memandangkan kepada uruf, itu panjang cerita usul fiqh tu tuan-tuan, tentang istidlal. Uruf ni apa? Kita tengok keadaan setempat. Jadi keadaan setempat itu mempengaruhi hukum. Hukum tu boleh berubah. Sebab tu tuan-tuan, hari ni ustaz tuan-tuan datang tanya saya, ustaz, apa hukum sekian-sekian? Saya jawab lain. Esok tuan-tuan datang, saya jawab jawapan yang lain. Maksud apa? Keadaan berubah, situasi berubah. Jadi kita bukan saya lah, mufti maksud dia. Mufti itu mengeluarkan hukum mengikut sesuatu keadaan, memandangkan daripada seluruh aspek. Dia bukan macam ni, okey ini hukum dia tetap tak boleh berubah, tak. Hukum dia berubah. Yadurul hukum ma'a yaduril illah. Hukum itu berubah mengikut illah. Okey. Boleh ya? Nanti kalau saya dapat jawapan tu saya bagi tahu lah. Kalau tuan-tuan pun dapat jawapan tu, tuan-tuan boleh kongsi dengan saya. Ya? Okey. Kat mana tadi? Dikafan dengan pakaiannya. Jika ia tidak cukup, maka wajib ditambah kain lain untuk menyempurnakannya. Sebab dalam mazhab Syafi'i, wajib untuk tutup semua, bukan tutup aurat. Ada pendapat dalam mazhab Syafi'i kata tutup aurat sahaja. Maksudnya apa? Lelaki cukup tutup aurat pusat hingga lutut, cukup. Tapi mengikut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, kena tutup seluruh badan, tak kira lelaki ataupun perempuan, kecuali mereka yang berihram. Orang yang pergi haji, tunaikan haji lalu meninggal dunia, macam mana kita nak kebumikan dia? Kebumi macam biasa, kita mandi, kita kafan, kita solat, kita kebumi. Cuma beza dia apa? Orang yang meninggal ketika buat haji itu, bagi lelaki kepalanya mesti dibuka, tak boleh tutup. Yang ditutup hanya badan, kepala dibuka. Adapun wanita, mukanya dibuka, tak boleh ditutup. Itu untuk orang yang berihram, meninggal dunia ketika berihram. Dan mereka juga tak boleh kita letak minyak wangi, kan? Kita sekarang kan kita letak macam-macam kapur baru, kita letak kan, kita letak minyak atar untuk bagi wangi. Adapun orang yang meninggal dunia ketika ihram, itu haram hukum dia
kita letak minyak wangi, bahkan tak boleh kita pakaikan pakaian yang berjahit. Hukum dia sama macam dia tengah buat ihram. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi sebut mereka ini akan bangun dalam keadaan bertalbiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ganjaran besar bagi mereka yang meninggal dunia di dalam menunaikan haji. Sebab tu ramai orang yang dia berharap supaya dia meninggal di Mekah ketika melaksanakan haji, kerana besar ganjaran dia, tuan-tuan. Okey. Kemudian jenazah tersebut dikemumikan tanpa dimandikan dan disolatkan, kan? Bahkan haram kalau dalam mazhab Syafi'i untuk kita solat dan mandikan. Okey. Umrah dia dalam umrah belum tak ada lagi demikian. Dia dalam ihram. umrah pun termasuk kerana dia dikira ihram. Dia adalah hukum dia berkaitan dengan orang yang berihram. Jadi sama ada haji ataupun umrah sama hukum dia. Dia kepalanya tidak boleh ditutup bagi lelaki dan wajahnya tak boleh ditutup bagi wanita. Okey. Seterusnya, sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi ada sebut wathnani la yughsalani wa la yusalli alaihima asyhadu fi ma'rakatil musyrikin wa saqta alladhi lam yastahil sarikhan. Nabi sebut dalam hadis dengan jelas. Nabi kata dua orang yang tak perlu untuk dimandikan dan disembahyangkan. Siapa dia? Orang yang syahid dalam peperangan bersama dengan musyrikin. Jadi dalil dia jelas berkenaan dengan orang yang berperang dalam peperangan menentang orang bukan Islam. Maka selain itu tidak termasuk wasaqtu allazi lam yastahil sarikhan, dan kanak-kanak yang lahir dalam keadaan tak hidup. Dia lahir memang dah meninggal dunia. Maka pada ketika itu tak perlu untuk kita mandi dan sembahyangkan. Okey. Seterusnya, sekurang-kurang cara mandikan jenazah. Panjang pun lah. Saya ingatkan nak ambil bab zakat lagi ni, tuan-tuan. Kita laju sikit ya. Saya rasa tuan-tuan bab mandi ni selesai lah kan. Semua pernah mandikan kan? Jadi kita bincang hukum. Sekurang-kurangnya cara mandikan jenazah tu ada dua. Ini asas bagi hukum mandi jenazah. Walaupun sebelum ni kita tengok mandi jenazah tu kono macam-macam lah. Kono letak minyak kapur, kono letak kapur barus lah, kono letak minyak wangi lah, kono mandikan dengan air bidara lah, kan? Kono mandikan dengan air sintuk sebagainya, macam-macam lah kan. Tapi asas hukum dia apa? Asas hukum dia yang pertama, mandikan jenazah ada dua je. Yang pertama, tu kata pengarang, menghilangkan najis. Itu asas dia. Itu yang wajib. Selain daripada tu tak wajib. Selain daripada tu apa? Bila orang meninggal, apa pertama yang kita kena buat? Biasanya orang akan tutup mata. Bahkan hukum dia sunat dalam mazhab Syafi'i. Bila orang meninggal, pertama yang kita kena buat, mata dia kena kita tutupkan. Kenapa? Sebab biasanya bila orang meninggal dunia, mata dia akan ke atas. Kenapa mata dia ke atas? Melihat ruh keluar. Okey, sekejap lagi saya cerita ya. Kenapa? Sebab dia melihat ruh keluar, lalu mata dia tengok ke atas. Itu kata ulama dalam mazhab Syafi'i. Antaranya Imam Al-Bajuri rahimahullah sebut dalam Hasyiat Al-Bajuri, dia kata manusia bila meninggal dunia matanya ke atas kerana dia melihat ruh daripada badannya keluar. Manusia, ruh itu akan diambil daripada kaki, ditarik sehinggalah ke kepala dan keluar di umbun-umbun. Maka mata akan melihat bagaimana ruh keluar. Jadi dalam keadaan itu, ulama kata sunat untuk kita tutupkan mata. Kenapa? Sebab takut orang yang datang tengok ngeri, mata terbeliak, tuan-tuan. Jadi sunat untuk ditutupkan supaya tak timbul fitnah ataupun orang datang takut dan sebagainya. Okey, tak boleh tutup macam mana? Jadi ini bukan hadis lah. Tuan-tuan kata mana dalil dia ustaz? Mata tak boleh tutup, ustaz suruh buat macam ni, mana dalil dia? Ini bukan dalil. Ini cuma pengalaman orang-orang dulu bagaimana nak tutupkan mata yang tak boleh tutup dah koreh. Biasanya orang yang dah mati lama kan, dah 10 jam meninggal dunia, tak ada siapa yang tak perasan, tiba-tiba tengok mata dah terbeliak, nak tutup memang tak boleh, dah koreh. Macam mana nak buat? Di antara cara dia, kita ambil minyak zaitun. Sebab tu penting untuk kita ada minyak zaitun di rumah sentiasa. Jadi minyak zaitun tu dia boleh jadi minyak kita urut dekat mata kan? Kita urut daripada atas. Saya tak boleh nak tunjuk daripada atas. Dia urut mata tu macam ni, tutupkan dia perlahan-perlahan. Jangan digentap mata orang tu. Perlahan-perlahan urut, lama-lama nanti dia akan
tutup. Kena guna minyak lah, minyak zaitun, insya-Allah. Ini pengalaman, bukanlah confirm boleh tutup. Kalau tak boleh tutup tu tak ada masalah lah. Yang penting kita cuba untuk tutup. Kalau memang dah tak boleh, ustaz, saya dah macam-macam ubat saya buat, dah macam-macam cara saya buat, memang tak boleh. Jadi tak perlulah kita tarik, kita pergi jahit lah mata orang tu biar tu tutup, tak perlu. Kan? Itu hanya sunat. Okey, itu cuma petua untuk lembutkan. Begitu juga dengan tulang-tulang sendi. Suatu bila ada orang meninggal dunia, yang pertama kita kena tutup mata dia, kemudian mulut dia, kan? Biasanya mulut pun terbuka. Jadi mulut pun kena tutup. Kita kena urut pada rahang, tulang rahang ni supaya mulut dia boleh tutup kembali. Kalau tak boleh juga macam mana? Ikat. Sebab tu kita biasa tengok orang ikat. Orang kita Malaysia, orang Melayu gitu, kadang-kadang mulut tak terbuka pun diikat je. Kan? Biasanya yang ikat tu untuk mulut yang terbuka. Kalau mulut dah sedia kali tutup, tak perlulah kita ikat kepala macam ni, kan? Okey. Kemudian ini perkara yang pertama kena buat, tuan-tuan, untuk orang ahli keluarga terutamanya, supaya nanti orang nak mandi, nak kafankan senang. Yang jadi masalah bila ahli keluarga tak tahu nak buat apa. Mak ayah meninggal, dia biar dalam bilik tunggu imam datang. Imam datang dah koreh. Nak lawan tu tak boleh dah. Sebab apa dia tak buat perkara yang penting dia kena buat. Yang pertama tadi kita sebut tutup mata, kedua mulut tu kena rapatkan sebelum dia jadi koreh. Kemudian tangan-tangan, sendi-sendi ni kena diurut supaya dia lembut, kan? Supaya mudah nak ditentukan. Jadi sebab tu orang ulama ajar, bila dah meninggal dunia tu terus kita buatkan dia qiyam. Letak tangan dia di qiyam, supaya nanti tak payah susah kita nak buat dia jadi qiyam. Okey, macam mana nak buat tu kita kena urut lah. Biasanya kalau baru meninggal tu tak ada masalah, dia masih lembut. Jadi urut di tulang sendi supaya dia boleh ditolakkan pelan-pelan lah. Jangan kita rentap sampai patah lah. Hukum dia haram, tuan-tuan, kita menyeksa jenazah. Tak boleh kita rentap tangan jenazah. Hukum dia sama macam kita rentap tangan orang yang tengah hidup. Hukum orang yang tengah meninggal dunia dan hidup tu sama hukum dia. Okey. Kemudian bila dah urut sendi-sendi, tukarkan pakaian. Ahli keluarga dia kena buat. Jangan tunggu imam, jangan tunggu orang masjid datang nak buat. Ahli keluarga yang kena buat. Anak-anak. Sebab tu tuan-tuan kena ajar anak-anak. Patut yang datang hari anak-anak kan. Anak-anak yang kena belajar. Tuan-tuan, yalah tuan-tuan pun boleh lah untuk ahli keluarga, untuk sesiapa yang meninggal dunia nanti kan. Ataupun tuan-tuan boleh ajarkan kepada anak-anak tuan-tuan. Bagi pesan, panggil dik sini lah, mak nak pesan. So, kalau mak dah tak ada, abah dah tak ada, macam ni kau buat dulu. Yang pertama kau tolong tutupkan mata mak. Ini mentara pesan mak saya kepada saya. Mak saya hidup lagi, tapi dia selalu pesan. Dia kata bila dia meninggal dunia, dia nak anak dia yang komehkan dia, kan? Anak dia ada 2 orang, ustaz, kan? Dia nak anak dia yang komehkan. Abah saya pun pesan, dia kata dia nak anak dia, tak nak orang lain komehkan. Dia nak anak dia. Dan saya yakin semua orang impian yang sama, nak anak-anak sendiri yang komehkan ayah dia. Kerana anak-anak sendiri yang boleh jaga aib kita. Kadang-kadang badan-badan kita ada aib, banyaklah kita sebutkan. Kadang-kadang kita tak payahlah sebut dah, itu aib lah, aib di badan. Okey. Jadi selepas dah tutup mata, tutup mulut, urut tulang-tulang, kemudian bukakan pakaian, tukarkan pakaian. Kalau dah susah sangat, gunting terus je kain tu, terus gunting. Dan boleh bersihkan dahulu, bersihkan segala kotoran. Itu yang disebutkan sebagai menghilangkan najis. Ahli keluarga kena buat dulu supaya dia tidak mengaibkan jenazah. Okey. Kalau ada pen tu kena hilangkan. Contohnya ada tulisan pen di tangan, cuba hilangkan. Kalau tak boleh tu tak apa. Begitu juga dengan tatu ataupun warna rambut. Hari ni kan ramai warna rambut. Saya pun geram warna rambut ni, tuan-tuan. Bila kita tanya apa lah kau warna rambut lah, mufti bagi fatwa boleh warna rambut. Nak cakap apa? Tak apalah. Okey, warna rambut. Kalau yang warna rambut yang boleh mengalir air itu tak ada masalah. Guna inai contoh dia, tak ada masalah. Tapi berkaitan dengan orang yang warna rambut yang tak boleh mengalir air dan bertatu, itu nanti lain hukum dia, cara mandi dia lain. Okey. Jadi kena semak, ahli keluarga kena tengok dulu, kena tengok bahagian ayah mana yang tak tahu kan. Tengok mana-mana kotoran, najis, pampers. Biasa orang tua-tua kan, pampers tu kena buang dulu anak-anak. Ahli keluarga kena buat. Jangan tunggu imam yang tolong bersihkan pampers. Malu gitu kan.
Ataupun nanti bila pampers tu jadi sebab dia apa? Bila orang datang, bila tengok keadaan ada pampers bau. Bila bau orang kata tengok, belum apa dah berbau jenazah Sedangkan bau tu bau najis, bukan bau jenazah. Okey, jadi ahli keluarga kena buat, kena bersihkan najis, bersihkan. Kalau nak mandi pun tak apa, bukan mandi ini, bukan mandi mayat, mandi jenazah. Mandikan sekadar jurus, bersihkan badan sebelum mandi jenazah nanti. Ataupun kalau susah nak mandi, lap. Ambil kain, lap. Bersihkan muka, bersihkan badan. Okey, kemudian tutup dengan kain, kan? Kain yang tebal, kain plekat bagi lelaki, kain batik bagi perempuan. Kalau lelaki pakai kain batik pun tak ada masalah. Kain batik lepas, kan? Tutup. Sebab apa tak boleh guna kain lain? Sebab kain lain takut menampakkan aurat. Jadi yang terbaiknya adalah kain plekat dan kain batik. Dan sunat untuk kita tutup muka bila kita dah selesai bersihkan tubuh jenazah, maka tutup muka, tutup badan, tutup muka. Sementara nak tunggu mandi. Jadi pada ketika itu ahli keluarga bolehlah baca Yasin, doa, baca Quran dan sebagainya, sehinggalah nanti sampai masa untuk mandi. Okey, mandi ni siapa yang wajib mandi kan? Panjang bona lah Ustaz tuan. Saya risau tak habis bab zakat ni. Kan tuan-tuan barangan saya, Ustaz ni bercerabih panjang bona, tak habis kitab ni. Datang lamunya. Okey, saya cerita sikit lah kan. Ni peringkat dia supaya kita faham. Sebab hari ni saya yakin tuan-tuan mungkin faham, sebab tuan-tuan dah berpengalaman. Tapi anak-anak kita, yang generasi kita yang sekarang, bayi-bayi saya ni tak ada roti dia tuan-tuan. Silap dia tak tahu je. Berapa ramai yang kita tengok anak ataupun ahli keluarga terdekat tak tahu nak buat apa. Kena tunggu imam, kena tunggu ahli masjid, kena tunggu pihak hospital yang buat. Ahli keluarga tak boleh nak buat. Okey. Jadi bila dah selesai semua, tunggu nak mandi, barulah kita bawa ke tempat mandi. Jadi tempat mandi ni sebaiknya tak payah jauh daripada tempat kafan, supaya kita tak payah bawa banyak kali. Kan? Ataupun tadi dah buka pakaian tu, bawa dekat tempat yang nak mandi nanti, dekat dengan tempat mandi, supaya kita tak payah nak susah bawa banyak kali. Okey, bila dah mandi, perkara yang pertama ketika mandi yang kena buat, kena cek balik najis. Kan, kalau yang belum buang najis pada awal tadi, kena menghilangkan najis. Cek untuk suami, kena tanya isteri, kena bisik-bisik lah kan. Orang yang nak mandi kan kena tanya orang rumah, puan, suami ada tak apa-apa tampalan dekat bahagian aurat dia ke, ataupun ada tatu ke. Kita kena tanya. Sebab hukum orang yang bertatu itu lain. Nanti kita kena tayamum. Dia tak cukup sekadar dengan mandi. Jadi kena tanya. Sebab kadang-kadang kita tak perasan kan, kita nak pergi selak tengok kan. Kena tanya isteri, dia lebih tahu. Jadi bila dah tanya, kita ceklah badan, mana-mana yang ada najis buang. Itu yang pertama, wajib. Tak boleh kita terus mandi dalam keadaan ada najis. Okey, kemudian bila dah hilangkan najis, itulah kalau kita mandi kan, perkara pertama kita kena buat apa? Tadi saya terlupa nak pesan. Sunat untuk kita letakkan benda berat di perut. Orang dulu letak gunting kan, gunting ataupun garam ke apa-apalah. Untuk apa? Tutup, letak di perut itu supaya perut tak kembung. Bila kembung dia akan keluarkan bau yang kurang enak. Jadi sunat untuk kita letak bukan batu lah, kita letak garam, apa benda yang berat. Janganlah terlalu berat, ambil bosi letak kat perut, itu dah menyeksa. Sekadar untuk jangan bagi dia kembung, itu sahaja. Dan sunat juga untuk kita bakar bau-bauan, nama dia bakhur ataupun bukhur. Tuan-tuan yang biasa pernah tengok bakhur, ada jual di kedai-kedai, dia bekas. Orang dulu tak kemenyan, tapi kemenyan ni sekarang orang takut. Orang muda ni takut. Biasa dia tengok kemenyan, dia tengok hantu, tengok bomoh. Kemenyan je dia ingat bomoh, dia tak tahu mati esok dia kena kemenyan juga. Jadi zaman sekarang dia dah ada bakhur. Yang kita bakar dia akan keluarkan, ada pokok gaharu, ada macam-macam lah. Kita bakar dia akan keluarkan bau yang enak. Ustaz, saya poning lah asap-asap tu Ustaz. Tak apa, beli ambil view kan, beli pewangi yang sombong-sombong tu pun tak apa. Yang penting kita sembuh di sekeliling rumah supaya tak timbul fitnah. Takut tiba-tiba ada bau lain. Orang kontut contoh dia bau, dia ada salah jenazah. Ini bau jenazah lah ni, dia kata. Padahal orang ni aku sebelah kontut. Contoh lah. Samalah dengan kita letak minyak wangi di pakaian
Kan kita perasan orang biasa letak minyak wangi atar. Itu untuk apa? Supaya bau dia tak, kita nak kawal bau itu sahaja. Dulu pun kita bakar kemenyan supaya bau kemenyan tu kan kuat. Bila kuat dia akan melawan bau selain daripadanya. Jadi sunat untuk kita bakar. Okey, kembali balik mandi tadi kan. Bila dah mandi, yang pertama sebelum kita wuduk, sebelum kita mandikan semua, kita kena bersihkan, buang apa nama dia? Mengeluarkan najis yang masih tertinggal di dalam badan kan. Biasanya orang yang mandi tahulah, kita kena urut sedikit perut, ngerengkan dia dan urut sedikit perut supaya keluar najis-najis yang tertinggal. Sebab tu disunatkan untuk guna kain apa nama, kain meruang, kain yang putih tu. Kain putih kita guna untuk kita bersihkan najis. Kenapa guna kain putih? Supaya kita nampak najis. Dalam masa yang sama, air kena tuang. Jangan air tuan-tuan tak tuang. Air letak di atas kan, air dialirkan di kemaluan. Kemudian tangan yang dibalut dengan sabun dan kain putih, cuci kemaluan tanpa perlu pandang. Tak boleh pandang melainkan darurat. Itu sahaja yang dibolehkan. Tapi kalau selagi tak darurat, tak perlu pandang. Gunakan tangan kiri, bersihkan kemaluan depan dan belakang. Kita guna kain putih supaya kita nampak masih ada tak najis. Kalau ada, kena bersihkan lagi sampai dah tak ada. Jadi tekan sedikit perut supaya najis yang tertinggal di dalam badan itu keluar. Kemudian bila dah selesai, ambil kapas, kita tutup kemaluan supaya dia tak keluar lagi. Sebab kita takut apa? Bila nanti time kita kafan, dia keluar. Itu yang kita takut. Jadi untuk mengelakkan tu, kita letak kapas supaya tutup kemaluan supaya dia tak keluar lagi. Sama juga kita tutup untuk orang yang hidung dia meninggal, contoh dia aksiden, darah mengalir daripada mulut, daripada hidung. Maka pada ketika itu kita kena tutup guna kapas. Orang zaman sekarang, orang Melayu gitu, tak ada aksiden pun dia tutup je mulut hidung kan. Sepatutnya yang tutup hidung tu siapa? Yang keluar nanah di hidungnya contohnya, ataupun keluar darah, barulah ditutup. Kalau tak ada keperluan, tak perlu. Okey. Kemudian bila dah bersihkan kemaluan, maka itulah maksud yang kedua kan. Kata pengarang, meratakan air ke seluruh kulit dan bulunya meskipun tebal dengan sekali siraman menggunakan air yang suci lagi menyucikan. Jadi dua ni je yang wajib yang kita bincang. Yang saya cerita panjang-panjang tadi, itu semuanya sunat. Yang wajib dia apa? Cukup dengan menghilangkan najis. Maksudnya kita bersihkan badan, tak ada tinggal najis. Kemudian kita meratakan air ke seluruh kulit dan bulunya meskipun tebal kan. Tak kira lah mana pun bulu dia, kena bersihkan. Sebab tu kita kena sentiasa apa orang panggil tu kan? Saya tak jumpa istilah yang sesuai. Sentiasa kemaskan diri kan, supaya tiba-tiba kita meninggal dunia, kita takut orang lain yang mandikan kita tak larat nak mandikan kita. Tuan-tuan faham lah kan? Dia kena sentiasa bersihkan diri, sentiasa mencukur bulu badan ke, bulu ketiak ke, semua kena sentiasa bersihkan. Okey. Jadi kena ratakan air walaupun di bahagian bulu yang tebal dengan sekali siraman menggunakan air yang suci lagi menyucikan. Ini je wajib. Yang kita guna selain daripada itu tidak wajib. Hukum dia adalah sunat. Kalau sunat dia apa? Kalau ini sekadar yang wajib dia, cukup menghilangkan najis, kita ratakan air, simbah sekali. Rata air, dah selesai. Itu je mandi jenazah yang wajib. Kalau tuan-tuan poning kepala, memang tak ada orang nak mandi kan Ustaz, saya tak roti Ustaz, kapur baru tak ada kan, daun bidara tak ada Ustaz, semua tak ada Ustaz, macam mana nak buat ni? Tak payah kau mandi macam biasa je, ratakan air, niat, dah selesai. Bahkan niat dalam mandi wajib itu pun tak wajib. Kita kan mandikan jenazah itu niat sebagai angkat hadas besar. Tapi kalau kita tak niat, sah tak mandi tu? Sah. Niat untuk mandikan jenazah itu tidak wajib. Yang wajib niat apa dia? Wudu. Kita nak wudukan jenazah, hukum dia wajib untuk kita niatkan ambil wudu untuk jenazah. Bukan ambil wudu untuk tuan-tuan. Tuan-tuan nak ambil wudu jenazah, tuan-tuan baca niat untuk nawaitu rafa'al hadas akbar lillahi ta'ala, sapu dekat jenazah. Tak boleh. Kena niat nak wudukan jenazah. Nawaitu wudu'a ala hadzal mayyit ataupun hadhil mayyitah lillahi ta'ala. Sahaja aku wudukan si mati ini kerana Allah Ta'ala. Kemudian kita wudukan dia. Itu sunat. Sebelum kita mandi tadi kan, sebelum kita ratakan air, sunat dia apa? Sunat untuk kita wudukan dia. Okey. Itu sebab tu ulama mazhab Syafi'i kata apa? Ada benda
yang perbuatan dia wajib tapi niat dia tak wajib. Dan satu lagi, niat dia wajib tapi perbuatan dia tak wajib. Kan? Apa dia? Itulah mandi jenazah dengan wudukkan jenazah. Niat mandi tak wajib tapi mandi tu wajib. Niat wuduk itu wajib tapi wuduk itu sendiri tak wajib. Boleh faham tadi tuan-tuan? Kau dah poning lah. Boleh kan? Maksud dia wuduk itu, perbuatan wuduk itu tak wajib, dia cuma sunat. Tapi niat untuk ambil wuduk tu wajib. Kalau tak niat, dia tak kira di wuduk, tak kira dia ambil wuduk. Tapi tak adalah merosakkan kerana wuduk itu sendiri adalah sunat. Jadi sebelum kita nak mandi, sunat untuk kita wudukkan, basuhkan anggota wuduk, kemudian barulah kita mandikan. Kalau wajibnya sekali, tapi kalau sunat dia apa? Sunat dia yang kita buat hari ni kan. Yang pertama, kita sunat untuk kita siram dengan air apa nama dia? Daun bidara. Kan daun bidara tu blender ataupun perah, dia hasilkan air dan air tu siram untuk kali yang pertama. Ataupun orang Kedah dia selalu guna air sintok. Saya pun tak pasti air sintok ni macam mana, tapi katanya air ini boleh menghilangkan bau badan. Jurus untuk kali yang pertama. Kalau tak ada air macam ni, maka boleh guna sabun, tak ada masalah. Kan kita dah jurus sabun jenazah, bolehlah sabun yang mahal sikit kan. Janganlah guna fat buku bandingkan jenazah. Boleh sabun yang mahal sikit, yang bau dia wangi. Ustaz, nak guna sabun yang pijit-pijit tu boleh Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Kan? Okey. Bila kita dah sabun, maka basuhan yang kedua adalah untuk kita hilangkan sabun ataupun air bidara ke dan sebagainya tu, kita jurus untuk hilangkan air tersebut. Jurusan yang kedua. Dan jurusan yang ketiga adalah kita jurus dengan air kapur barus. Itu yang terakhir. Kapur barus kita pecahkan dalam air, kita kacau, kemudian kita siram untuk kali yang terakhir supaya badan jenazah itu bau kapur barus. Itu 3 yang ulama ajar. Tapi nak buat lain pun tak ada masalah. Kan orang kita sekarang kan macam-macam. Ada banyak, kita kadang-kadang ada yang letak sampai 5 kali siram dan sebagainya, maka itu tak ada masalah. Itu hukum sunat. Yang wajib dia adalah meratakan air. Asalkan air rata, maka selesai mandi jenazah. Okey. Ada apa nak tanya tuan-tuan? Okey, baik. Saya pun dah terlupa tu. Yang bertatu. Ada yang bertatu ataupun rambut berkala, dan kala itu tak boleh mengalir air, ataupun kuku yang berwarna. Tak boleh tuan-tuan cabut kuku kuku warna tak pun tuan-tuan botakkan rambut kan. Ni masalah ni ustaz, air tak sampai. Dia botakkan rambut, boleh tak? Tak boleh. Haram hukum dia kita memotong anggota daripada jenazah. Walaupun kuku dia panjangnya. Haram hukum tuan-tuan ambil kotip kuku, tuan-tuan kotipkan kuku dia. Kata apa dia tak roti nak kotip kuku hidup-hidup, mati dia menyusahkan dan tak boleh. Haram hukum dia kita potong anggota badan. Bahkan ulama sebut dalam mazhab Syafi'i, kalau lelaki yang tak bersunat, maaf saya sebut, pun tak boleh kita sunatkan dia kata tu. Hukum dia haram. Tapi hukum dia wajib untuk kita ratakan air di kemaluan. Maksud dia apa? Ini maaf saya sebut macam mungkin tuan-tuan rasa tak elok, tapi saya kena sebut. Di ulama mazhab Syafi'i dalam bahasa Arab disebut kulfah. Kulfah ni apa? Kulit yang berlipat. Jadi kulit yang berlipat tu kena ratakan air, kena bersihkan daripada najis dan kemudian kena ratakan air. Kan orang yang mandi kan kena ratakan air di bahagian tersebut yang bahagian berlipat. Sebab air wajib untuk rata seluruh badan. Kalau tak, mandi tak sah. Okey. Jadi untuk orang yang special case, contoh ada tatu yang tak boleh hilang rambut, maka pada ketika itu kita mandi macam biasa, kemudian diikuti dengan tayammum. Okey, tayammum macam mana? Ada orang tayammum dia pergi simbah tanah dekat badan semua. Macam basuh najis mughalazah. Kan? Campur dengan tanah dijirui bukan macam tu tuan-tuan. Itu nak bersihkan najis mughalazah, najis babi. Tayammum macam biasa, macam kita belajar sebelum ni. Tapi cuma beza dia kita yang tayammumkan si mati, kita ambil debu tanah, kemudian kita kita tepuk supaya debunya hilang. Bukan debunya hilang, maksudnya tanah-tanah tu hilang, yang tinggal debu. Lalu sapukan ke wajah si mati, ratakan sekali. Kemudian ambil yang kedua,
sapukan di tangan. Macam kita buat di gigi kita, tapi kali ini kita buat kepada si mati. Cukup dengan kita ratakan debu di tangan sekali je, dan kemudian buat sebelah kiri. Selesai. Kemudian teruslah boleh terus kafankan. Dia dah suci. Itu untuk orang yang tak boleh diratakan air lah, maksudnya ada halangan. Dan saya pernah dapat soalan, ada orang tanya, Ustaz, macam mana orang yang dah tukar jantina nak mandikan jenazah, Ustaz? Itu pun poning kepala lah, tuan-tuan. Badan dia tak macam lelaki. Macam tuan-tuan agak-agak tak nak mandikan. Dah total, kalau kita kata tak tahu dia lelaki, kita kata dia perempuan. Macam mana nak mandikan tu? Siapa nak kena mandikan? Itu orang tua kata. Orang tua kata apa? Kocik tak nak mati, dah tua menyusahkan orang. Macam tu lah bahasa kasar kan? Maksudnya apa? Dia menyusahkan orang. Orang yang nak mandikan ni siapa? Jadi ulama sebut apa? Bila ada keadaan seperti ini, jenazah sama ada lelaki ataupun perempuan, atau perempuan dah jadi tomboy dah, habis dioperate hilang dah macam lelaki, ataupun lelaki yang dah dioperate sebiji macam perempuan, maka pada ketika itu urusan jenazah dia sama macam lelaki, tak ada beza. Tak boleh kita suruh perempuan nak mandikan dia, tak. Dia jantan, hukum mandi dia tetap jantan. Walaupun badan dia macam perempuan, tetap hukum dia macam jantan. Boleh tuan-tuan cakap kasar sikit tuan-tuan tuan marah lah, Ustaz ni kasar lah. Susah tuan-tuan zaman sekarang ni tuan-tuan. Sekarang ni, zaman sekarang ni, audien yang menilai ustaz, bukan ustaz menilai audien lah. Kan, saya ada kawan yang kerja di masjid, adalah sebuah masjid. Dia kata, jemaah bising lah, ustaz ni ceramah tak best, tak ramai datang, tukar ustaz. Lah, dah audien pula yang kena tengok penceramah, bukan penceramah yang bagi ilmu kepada audien. Dia lah yang memilih, ustaz ni tak nak, ustaz ni kasar, tak suka. Dah jadi macam tu pula jadi segitu. Sebab tu nanti Nabi SAW sebut dalam hadis tentang tanda-tanda berlakunya kiamat apa dia. Manusia akan memperelokkan percakapan. Untuk apa? Untuk tarik perhatian orang. Datang pengajian malam ni penuh ramai, parking tak muat. Itu tanda-tanda kiamat. Manusia yang memperindahkan percakapan semata-mata untuk apa? Untuk menarik orang, bukan untuk menyampaikan ilmu. Tapi tak adalah salah kita memperbaiki penyampaian, itu pun kena. Sebab ramai kalangan ustaz kita, bahkan saya pun ada masalah dalam penyampaian kan. Kadang-kadang orang tak minat lah ustaz dengan ustaz cakap tak best, tak ada lawak. Orang nak lawak lah ustaz, mengantuk orang kata kan. Tak apalah. Okey, kat mana cerita tadi ya? Tak, yang berkhatan itu tak wajib ditayamumkan. Yang belum berkhatan tak wajib ditayamumkan. Sama macam orang yang dah dewasa pun yang belum berkhatan tak wajib ditayamumkan. Dia kena ratakan air di bahagian yang berlipat. Okey? Itu orang yang mandikanlah kena buat. Tak boleh tengok melainkan ada keperluan, dan wajib untuk beralas. Okey, itu cerita tentang orang yang pondan tadi. Orang yang pondan yang kena uruskan jenazah adalah lelaki. Okey, cuma ulama sebut bila dah keadaan macam tu, utama dia aula dia siapa? Aula dia adalah ahli keluarga. Sebab ahli keluarga yang sanggup tengok, yang boleh tengok kan. Jadi ahli keluarga, kalau tak ada ahli keluarga semua tak nak, kami dah tak terima dia, kami dah buang dia daripada keluarga kami, contoh dia, maka pada ketika itu siapa yang kena buat? Barulah selain daripada ahli keluarga yang kena mandikan. Cuma tetap kena jaga aurat kan. Kalau tak perlu buka badan. Kalau macam lelaki, kita mandi buka badan tak ada masalah kan. Cuma kita tutup di bahagian aurat kalau mandi lelaki yang biasa. Tapi untuk yang jenis polik sikit ni tuan-tuan kan, dia kena buat apa? Tutuplah bahagian yang polik-polik itu tutup kan. Yang agak berbeza dengan lelaki yang normal itu tutup supaya tak timbulkan fitnah. Itu sahaja. Dan gunalah alas sebagainya lah. Itu biasalah hukum-hukum mandikan jenazah. Okey. Okey, untuk yang gigi palsu, braces, itu tak perlu untuk kita cabut. Kan? Kalau nak cabut boleh sebelum dia meninggal dunia.
Time dia dah meninggal dunia, tak boleh ambil apa-apa pun daripada anggota badan dia. Gigi emas pun sama. Tanam terus, tak ada masalah. Kan? Bahkan dalam mazhab Syafi'i boleh, panjangnya lah tuan-tuan Tuan-tuan kalau tak berhentikan saya, memang habis malam ni dekat sini ya tuan-tuan. Dalam mazhab Syafi'i, boleh tak kalau wanita nak dikebumikan dengan omeh, dia boleh omeh sampai sini lah tuan-tuan. Marit, berlumbur dengan jiran sebelah, siapa paling panjang omeh Bila dah meninggal dunia, dia sayang nak bawa, nak tinggalkan untuk anak-anak. Ustaz, saya nak bawa, boleh tak? Boleh. Dalam mazhab Syafi'i, boleh. Walaupun ada khilaf sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia dikira membazir kalau kita tanam dengan omeh. Dia nak buat apa dalam tu omeh? Tak ada guna tu. Tapi kalau dia nak juga, boleh tak? Boleh. Dalam mazhab Syafi'i, sebagian ulama kata harus hukum dia untuk dia pakai omeh. Tapi lelaki tak boleh lah. Lelaki hukum dia haram. Sebab lelaki hidup pun haram, mati pun haram. Kalau perempuan hidup halal untuk gunakan emas, maka ketika meninggal dunia pun harus, tak ada masalah. Okey, cuma dia membazir lah. Buat apa kita tanam? Kan kalau nak tanam betul-betul, tanam dengan ketor sendiri. Kan? Barulah bawa semua sekali. Okey, boleh tak tuan-tuan? Settle kan? Ada apa-apa yang tuan-tuan rasa tertanya lagi? Tak apalah, itu nanti kita bincang lebih dalam lah. Okey, seterusnya, sekurang-kurangnya cara salat jenazah. Oh, mengkafankan belum lagi Dah pukul 10.30 dah. Memang habis sini ya tuan-tuan. Okey, mengkafankan. Yang pertama, menggunakan kain yang boleh menutup ke seluruh tubuh badan. Ini yang wajib. Kalau ini yang wajib tuan-tuan, maksud dia apa? Okey, kita tengok yang kedua. Menggunakan 3 lapis kain bagi jenazah yang meninggalkan harta yang lebih daripada hutangnya dan tidak mewasiatkan supaya tidak dikafankan dengan 3 lapis kain. Okey. Menggunakan kain yang boleh menutup ke seluruh tubuh badan, itu maksud dia apa? Yang wajib dia apa? Yang wajib dia hanya kita tutup seluruh badan. Tak perlu untuk kita guna baju, kita guna izar, kita guna kain, serban, tudung, lapik 3 kali kain kapan. Itu tak wajib. Hukum dia sunat. Yang wajib dia apa? Kita tutup jenazah. Tak kira macam mana pun. Nak pakai jubah pun boleh. Dia bukan untuk macam tuan-tuan pergi haji dah. Tak boleh pakai jubah. Tak. Boleh. Bahkan para sahabat pun ada sebahagian mereka yang mewasiatkan supaya dia dikebumikan dengan jubah mereka yang selalu pakai. Kan? Jadi hukum dia boleh. Cuma yang afdal dia apa? Afdal dia guna kain kafan yang berwarna putih. Itu yang paling afdal. Boleh tak guna kain warna lain? Boleh. Dengan syarat dah tak ada kain putih. Selagi ada kain putih, selagi ada kain kafan, maka gunakan kain kafan. Dah tak ada, nak boli pun tak mampu, yang ada kain warna hijau, maka ketika itu bolehlah guna. Sebab memang dah tak ada, dah darurat. Okey. Cuma yang sunat dia bila lelaki kita lapikkan, kita pakaikan dengan 3 helai kain kafan, betul? Betul tak Imam? Kadang saya pun jarang kafankan orang. Saya tak pernah kafan orang lagi. Belajar praktikal tak ada lagi. Tak ada. Okey, 3 helai kain kafan. Maksudnya kita lintangkan 3 kain kafan tu kan. Kemudian kita letak jenazah di atasnya. Kalau wanita itu 5 helai. Dalam mazhab Syafi'i, tudung pertama, baju, kain, kemudian 2 kain kafan tambahan untuk menutup tubuh. Sebab kenapa perempuan 5, lelaki 3? Kerana tubuh wanita yang berbeza dengan lelaki. Sebab kita nak tutup aurat dia, kita tebalkan sikit dengan 5 supaya aurat dia tertutup. Okey. Dan dalam mazhab Syafi'i, hukum dia khilaful aula. Maksud dia apa? Sebaiknya tak payahlah kita pakaikan lelaki serban. Zaman sekarang kan ada orang gitu suka pakaikan serban untuk lelaki. Dalam mazhab Syafi'i khilaful aula. Buat tak salah, tak adalah berdosa. Kono gali balik tanah, tak ada. Cuma khilaful aula. Khilaful aula ni apa? Sebaiknya tak payahlah. Tak perlu pun. Cukup dengan kita kafankan dengan 3 helai kafan untuk lelaki dan wanita dengan 5 helai kafan. Okey, kalau contoh dia nak guna jubah agak, saya tak kira ustaz. Saya suka dengan jubah ni. Saya pergi semayang setiap hari dengan jubah ni ustaz. Saya nak bawa jubah ni bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak ustaz? Boleh. Tapi itu dikira sehelai. Okey, kemudian tambahlah lagi 2 helai kain kafan supaya jadi 3. Samalah macam wanita. Ustaz, saya nak pakai telokong ni ustaz ke bumi esok. Boleh tak ustaz? Boleh. Tapi itu dikira 1. Tambahlah lagi 4 kain kafan. Okey.
Cuma tak payahlah tuan-tuan pakai baju, seeloknya pakai kain kafan. Itu lebih memudahkan. Tuan-tuan bayangkan macam mana nak menyarung kat tuan-tuan pakai jubah lah so. Kan susah baju kan. Nak menyarung pula kepala, masuk tangan pula susah. Jadi sebab tu lebih afdal dia guna kain kafan. Okey. Menggunakan 3 lapis kain jenazah bagi yang meninggalkan harta yang lebih daripada hutangnya. Kan kita sebut tadi bila jenazah meninggal dunia, yang kena beli kain kafan siapa dia? Duit si mati. Kalau duit si mati tak ada, maka kalau ada duit si mati, kita kafankan dengan 3 helai. Ada duit dia cukup untuk 3 helai. Walaupun ahli keluarga dia kata tak payahlah ustaz, 1 cukuplah kan saya dapat sikit pula harta peninggalan, dia kata kan. Tak. Kalau ahli keluarga kata 1, duit dia cukup, tetap kita kafankan dengan 3 helai kafan untuk lelaki, 5 untuk wanita. Itu yang lebih afdal. Okey? Ya? Maksudnya waris yang bayarkan. Boleh. Boleh lah. Tapi maksud saya, kalaulah tak ada orang nak bayar, maka yang paling utama dia kena ambil daripada hasil tarikah. Tapi kalau ahli keluarga, tak apalah, simpanlah duit tu, saya nak bagi duit saya, boleh, tak ada masalah. Okey, tak adalah wajib hukum dia untuk ambil daripada tarikah harta peninggalan. Harta peninggalan ni pun isu kat tuan-tuan kan. Tak sudah-sudah isu harta peninggalan ni. Okey. Yang menguasakan supaya tidak dikafankan dengan 3 lapis. Melainkan kalau dia kata, so saya meninggal, tak payahlah kapan banyak-banyak doh, tanam je lah dengan sehelai, membazir kata dia, maka pada ketika itu barulah tak perlu untuk kita kafankan dengan 3 helai. Cukup dengan kafankan sekali, sehelai, kemudian tanam atas wasiat. Ya? Boleh. Cuma kalaulah kita kata tak nak sebab nipis dan sebagainya, bolehlah kita apa namanya, kafankan dengan 3 helai. Maksudnya tak wajib. Tapi kalau kita tak buat, maksudnya kita nak ikut apa yang dia wasiatkan, boleh. Yang tak boleh dia apa? Kalau dia kata, sok saya mati tak payah kafankan, saya tanam macam tu yo. Itu tak boleh. Sebab apa? Dia maksiat kepada Allah. Okey? Yang lebih daripada hutangnya. Maksud hutang ni apa? Bila ada orang meninggal dunia, yang perkara pertama kena buat, keluarkan hutang siap-siap. Kan dah keluar, dah selesai hutang, barulah gunakan untuk kafan, untuk upah gali dan sebagainya. Ya? Hutang kereta tu dia dah tak jadi, kita kata kalau dah tak mampu. Contoh yang berlaku kepada baru-baru ni kan, beli kereta van fire, meninggal dunia, siapa nak bayar van fire? Kan sebulan 1,000. Jadi tak wajib lah. Itu tidak termasuk di dalam perkara yang wajib dilangsaikan sebab tak mampu. Dan boleh kita jual lah kereta tu balik sebab tak mampu. Tapi jangan tak mampu kita ambil, kita guna, tapi bayar tak nak. Itu haram lah hukum dia. Bila kita tak mampu nak bayar, maka dia dah tak jadi hutang. Bila kita jual balik kereta tu, selesai. Okey? Okey, selesaikan hutang. Kalau ada lebih, barulah guna untuk menguruskan jenazah. Okey. Sekurang-kurangnya selesai ke bab kafan? Kafan tu panjanglah cerita dia. Kalau kita nak cerita tentang bagaimana cara kafan, saya rasa tuan-tuan faham. Tak apalah, nanti kalau ada masa lain kita cerita. Okey, sekurang-kurangnya cara solat jenazah adalah niat mengerjakan solat ke atasnya. Wajib juga niat melaksanakan fardu dan menentukan solat tersebut atas jenazah yang sama. Okey. Ini cara nak semayang. Yang pertama, niat mengerjakan solat ke atasnya, dan kedua, melaksanakan fardu dan menentukan solat tersebut atas jenazah yang mana. Ini 3 rukun dalam niat sembahyang jenazah. Okey? Macam dalam sembahyang fardu kita sebut ada qasad, ta'arud, ta'yin. Ingat lagi kan? Usolli fardha maghrib. Qasad, ta'arud, ta'yin. Ingat lagi tuan-tuan ni? Ingat kan? Okey. Dalam jenazah itu ada 3 juga rukun. Yang pertama, kita mengerjakan solat ke atas si mati. Usalli ala hadzal mayyit ataupun ala hadhil mayyitah. Kan, sahaja aku sembahyang ke atas si mati ini, lelaki ataupun si mati perempuan. Yang kedua, wajib untuk kita niat melaksanakan fardu. Kan kita niat usalli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardha kifayah.
Kan kita ada sebut dalam niat fardu kifayah. Jadi fardu kifayah tu wajib untuk kita niatkan sekali. Kalau kita tak niatkan fardu kifayah, tak sah solat jenazah. Jadi kena sebut fardu kifayah. Ataupun kalau panjang nak sebut fardu pun boleh. Usalli ala hadzal mayyit arba'a takbirat fardu lillahi ta'ala. Selesai. Okey? Tapi sebaiknya sebut fardhu kifayah. Okey, dan menentukan solat tersebut atas jenazah yang mana. Okey. Maksud dia apa? Kita contoh, kita semayang ada 10 jenazah. Maka kita kena tentukan nak semayang yang mana. Kalau nak semayangkan semua, semayangkan semua. Ataupun kita kena niat nak tentukan jenazah yang kita nak semayangkan, jenazah yang ini, bukan jenazah kat kampung sebelah. Okey, sebab tu disebutkan usalli ala hadzal mayyit, ke atas si mati ini. Kita kena tentukan. Tak payah sebut nama pun tak apa. Tapi nak sebut boleh tak? Boleh. Saja aku semayang kepada si fulan boleh. Tapi kalau tak sebut pun tak apa. Tapi kalau sebut salah, batal semayang. Kan? Sahaja aku semayang kepada si Karim, nama jenazah ni Lokman, dia kata Karim, batal semayang dia. Okey? Tapi kalaulah dia kata, dia isyaratkan kepada Lokman ini, dia kata, dia tunjukkan jenazah ni, walaupun nama dia bukan Lokman, tapi sah sebab dia dah tunjuk, tentukan yang jenazah ni nak semayang ni, maka solat dia sah. Okey, itu 3 yang kena dalam solat jenazah yang berkaitan dengan niat. Yang kedua, melafazkan Allahu Akbar untuk takbiratul ihram dalam keadaan berdiri sekiranya mampu. Hukum dia sama macam semayang fardu, kena berdiri bagi yang mampu, kalau tak mampu baru duduk. Okey. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, samalah macam surah Al-Fatihah. Cuma dalam sembahyang jenazah ni boleh kalau kita nak baca Al-Fatihah selain daripada takbir pertama. Nak tukar, baca pada takbir yang kedua atau takbir ketiga, boleh tak? Boleh, kerana dia bukan macam solat fardu yang kena baca pada pertama. Tapi yang penting kena baca Al-Fatihah. Okey? Kemudian takbir kali kedua mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling kurang, kan? Biasanya kita baca salat selawat Ibrahimiyah, kan? Itu tuan-tuan semua hafal, kan? Kemudian takbir kali ketiga dan berdoa Allahumma ighfir lahu warhamhu, doakan keampunan bagi dia. Okey, ini takbir yang ketiga. Bahkan dalam ulama mazhab Syafi'i kata kena doakan bagi dia manfaat ukhrawi dan duniawi. Maksudnya tak boleh kita doakan dia untuk manfaat duniawi, manfaat dunia. Kan kita kata apa? Semoga isterinya dapat pengganti yang lebih baik, kita kata. Contoh. Ataupun kita kata semoga anak-anaknya anak yang soleh. Tak boleh, kerana dia berkaitan dengan dunia. Nak doakan untuk dunia boleh, tapi kena ukhrawi sekali, berkaitan dengan akhirat. Maksud dia apa? Doakan keampunan, diberikan syurga, diberikan bidadari. Itu doa-doa untuk di akhirat. Okey, itu doa yang paling ringkas pun tuan-tuan. Ustaz panjanglah nak hafal Allahumma ighfir lahu warhamhu, selesai, dah memenuhi rukun. Kemudian takbir kali keempat, dan kali keempat tu sunat untuk kita doakan juga, kan? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu fina wa la ikhwanina yasbaquna bil iman, sehingga akhir. Kemudian bila selesai baca doa, barulah kita bagi salam. Assalamualaikum. Kalau nak tambah warahmatullah boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okey. Cuma saya nak sebut sikit dalam salat jenazah ini, berkenaan dengan masbuk dengan muwafiq. Itu penting. Sebab orang tak faham macam mana masbuk dalam solat jenazah. Dia datang lambat, tiba-tiba, tapi dia nak semayang juga. Orang dah angkat takbir kali kedua, apa dia kena buat? Orang yang masuk, dia kena takbir ikut imam. Tapi dia baca apa? Dia baca Al-Fatihah. Walaupun imam ketika itu baca selawat, dah takbir kedua, dah baca selawat, dia masuk takbir kedua, dia tetap kena baca Al-Fatihah. Bila imam dah habis takbir keempat, dia tambah lagi satu takbir, baca doa. Okey? Itu untuk orang yang terlambat. Okey, berkaitan dengan rakaat. Macam mana dikira orang tu terlepas rakaat daripada imam? Maksudnya solat dia batal bila imam dah lebih satu takbir, dia tak takbir-takbir. Okey, contoh. Imam angkat takbir yang dah angkat takbir yang kedua, Allahu Akbar, dia masih takbir, saya sebut rakaat ya. Takbir dia lebih, dia tinggalkan takbir. Dia lebih lalu dah tuan-tuan. Dia melebihkan takbir, tinggal satu takbir daripada imam. Contoh dia macam mana? Imam takbir kedua, dia masih takbir pertama. Itu tak batal lagi.
Yang batal dia bila imam dah takbir ketiga dia masih takbir yang pertama, maka pada ketika itu batal salat dia. Jadi dia kena nak buat apa? Dia baca Al-Fatihah lambat. Jadi pada ketika itu potong terus ikut takbir imam. Tak payah nak nak habiskan Al-Fatihah, nak habiskan selawat yang sepanjang-panjang, itu tak perlu. Sebab kalau dia lambat sehingga tinggal satu takbir daripada imam, maka batal solat dia. Okey? Dan dalam solat jenazah juga mesti ada semua syarat sah solat dan mesti meninggalkan semua perkara yang membatalkan solat. Samalah macam hukum sembahyang, kena ada wudu, tak boleh makan dan minum dan sebagainya yang berkaitan dengan sembahyang. Okey. Last tuan-tuan, sikit lagi boleh tuan-tuan? Sekurang-kurang cara mengebumikan jenazah dalam lubang yang dapat menyembunyikan bau busuknya dan memelihara daripada binatang buas. Lubang kubur sunat digali dalam orang berdiri dengan mengangkat tangannya ke atas dan juga sunat diluaskan, wajib menghadap jenazah ke arah kiblat. Okey, ini cara untuk pengebumian. Ada dua dalam mazhab Syafi'i, ada nama dia syaqqah, ada nama dia lahad. Dua kan? Syaqqah ni apa? Kita buat tengah-tengah tanah, kita gali tengah tanah. Kita tak buat bilik, kita tak gali lahad, liang lahad. Kita buat tanah tengah-tengah. Ya? Oh, di sini macam tu? Oh. Cuma dalam mazhab Syafi'i, kalau tanah itu keras, afdal yang lahad. Ini saya cerita hukum ya. Tak adalah masalah. Boleh, tak ada masalah. Dua-duanya boleh. Cuma afdal dia dalam mazhab Syafi'i, kalau tanah itu keras, afdal dia kita buat liang lahad. Kalau tanah lembik, kita buat syaqqah tengah-tengah. Kita tak buat liang lahad. Oh. Tak ada masalah, boleh berlaku. Okey, jangan bergaduh. Sebab liang lahad, saya nak liang lahad dekat, tak kira imam buat liang lahad dekat. Dia adalah sekadar, dia tak masalah pun, yang penting ditanam. Sebab syarat dia apa? Syarat dia kena dalam supaya tak ada binatang buas yang boleh ambil jenazah, yang boleh, ataupun bau dia boleh naik sehingga mengganggu orang lain. Sebab tu cara dia nak dalam dia macam mana, kena ukur tangan orang yang biasa, tinggi yang biasa, yang normal, tinggi angkat tangan, itulah kedalaman kubur. Okey, dan luas dia pun dalam 3 kaki kan. Dalam 7 kaki. Biasanya orang normal 7 kaki, luas dia 3 kaki. Cuma sunat untuk kita lebihkan sikit supaya orang nak masuk senang. Jangan kita buat kecil-kecil buat untuk jenazah yang masuk. Orang nak masuk kan tak boleh. Jadi sunat kita luaskan sedikit supaya boleh masukkan jenazah. Orang yang nak masukkan tu boleh masuk sekali untuk masukkan jenazah. Dan tuan-tuan tahulah doa dah kan. Doa untuk mengangkat jenazah, dan dalam mazhab Syafi'i sunat untuk kita bila nak turunkan jenazah itu, ini cuma cara tuan-tuan, tak adalah wajib, cuma afdal dia macam mana, kita buka jenazah, kita keluarkan kaki dahulu, tapi masuk dalam tanah kepala dahulu. Itu cuma cara je lah, tapi kalau tak buat pun tak ada masalah. Okey, wajib menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Kita hadapkan jenazah ke arah kiblat kan, pipi menyentuh tanah. Ni tuan-tuan, bila kita belajar tentang ni kita teringat macam manalah keadaan kita dalam tanah tuan-tuan kan. Ditanam, dibuka pula muka, ditakapkan ke tanah. Kita seorang-seorang, tak ada orang lain dalam tu tuan-tuan. Macam manalah agak-agak kita tuan-tuan. Yang teman kita dalam tu cacing, lipan. Itu tuan-tuan, teman kita dalam tu. Okey. Jadi tu tuan-tuan tahulah, kita sunat juga untuk gumpalkan tanah supaya kita boleh tegakkan jenazah menghadap ke arah kiblat. Cuma berbeza kalau perempuan mengandung anak ada dalam perut. Kan? Dia meninggal dua-dua. Memang tak boleh diselamatkan. Doktor kata dua-dua dah tak ada. Okey, pada ketika itu wajah si ibu kena membelakang kiblat. Yang menghadap kiblat anak dalam perut. Itu dalam mazhab Syafi'i, cara dia. Jadi ibu akan memalingkan daripada kiblat, sebab ulama kata dalam perut anak akan menghadap ke depan perut. Ke belakang maksud saya. Dia akan menghadap ke belakang. Jadi ibu kena menghadap belakang kiblat, biar anak ni menghadap ke arah kiblat. Itu cuma cara dia lah dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dan kalaulah tak ada kiblat, ustaz, saya dah tanam tapi terlupa nak ada kiblat, macam mana ustaz, nak kena gali balik tak? Tak perlu. Cuma kalau selagi mana nak juga tukar, nak juga ubah, selagi mana jenazah belum hancur, belum rosak, boleh kita gali sikit, ubah, kemudian tanam. Tapi kalau dah lama jasad dah rosak, tak perlu, tak ada masalah. Okey. Dan syarat untuk kita, banyak semua nak cerita ni tuan-tuan. Okey, last lah tuan-tuan ya. Tuan-tuan pun dah pandang saya lain macam, ustaz ni bila nak habis ni.
berkenaan dengan solat. Solat jenazah itu tak boleh kita sembahyangkan sebelum dia dimandikan. Haram hukum dia kita salatkan jenazah yang belum dimandikan. Cuma kalau nak solat sebelum dikafankan, boleh tak? Dia dah mandi tapi belum kafan, kita nak sembahyangkan, boleh tak? Boleh, tapi hukum dia makruh. Okey, tak adalah salah, tak batal. Yang berdosa dia, yang haram dia bila jenazah tak mandi, kita solatkan. Ini yang berlaku dalam jenazah COVID-19. Kan? Disemayangkan tak? Tak semayang. Sebab apa? Kenapa dia tak disemayangkan? Sebab dia tidak dimandikan. Dia tak dimandikan. Jadi tak boleh kita solatkan jenazah bagi yang jenazah tak dimandikan. Maksudnya dia tidak diangkat hadas. Begitu juga dengan orang yang meninggal dunia, yang dia hilang. Contoh, kan ada kisah orang yang berjalan naik bukit, hilang, tak jumpa-jumpa. Boleh tak kita semayangkan jenazah untuk dia, semayang gaib? Tak boleh. Sebab apa? Kita tak tahu bagaimana keadaan jenazah, sama ada dia dah dimandikan ataupun tidak. Tak bolehlah kita kata, Ustaz, mungkin bunian dah mandikan dia. Tak ada bukti yang jelas. Jadi selagi kita tak tahu dia dah mandikan, tak boleh kita semayangkan jenazah. Wallahu a'lam tuan-tuan, cukuplah tu tuan-tuan. Dah lewat sangat dah ni. Ya? Ya. Yang apa? Kenapa orang puas tak ikut sama saya? Kalau dia tak tahu apa macam mana? Okey, dalam mazhab Syafi'i, yang aula dia adalah lelaki semayang. Ada perempuan semayang. Lelaki ada, perempuan semayang. Perempuan kata tak apa. Hari ni imam bagi kita orang semayang, imam duduk rehat, dia kata. Apa jadi semayang jenazah tu? Tak sah. Jadi yang wajib dia apa? Lelaki yang mumayyiz kena semayang jenazah. Perempuan tak wajib, dia tidak mengangkat jenazah. Yang mengangkat kewajipan solat bagi jenazah tu siapa? Lelaki. Tetapi ada keadaan yang perempuan kena solatkan jenazah. Bila lelaki memang dah tak ada. Contohlah, lelaki kampung tu pupus, seorang pun tak ada. Memang ada perempuan je. Maka pada ketika itu perempuan kena solatkan. Cuma ulama kata solat mereka itu bukan ditakdirkan solat, sekadar doa untuk si mati. Itu solat sama boleh, tapi kena jaga jarak. Tak boleh. Boleh. Cuma lelaki kena ada, tak boleh perempuan je semayang. Okey? Dan saf semayang pun tuan-tuan faham kan? Saf kena paling kurang 3. Yang afdalnya 3. So kalau kita semayang jenazah nampak saf yang kurang daripada 3, suruh jangan biar panjang-panjang. Masjid panjang, masjid luas. Buat satu saf je. Jadi makruh. Dalam mazhab Syafi'i, sunat untuk kita banyakkan bilangan saf 3, bukan panjang, banyakkan. Biar lebih daripada 3 tak ada masalah. Dan afdal juga kita semayang lebih daripada 40 orang. Lagi ramai lagi baik. Wallahu a'lam tuan-tuan. Cukuplah tu tuan-tuan. Dah 10.45 dah ni. Saya mohon maaf terambil masa tuan-tuan. Last ni banyak betul saya ambil masa tuan-tuan. Saya mohon maaf sangat tuan-tuan. Moga tuan-tuan halalkan masa tuan-tuan. Semoga apa yang tuan-tuan dapat hari ini mendapat manfaat walaupun sedikit, walaupun dapat cara nak kafan pun jadilah kan. Alhamdulillah, semoga dia menjadi asbab untuk kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya keduanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tangguh masjid kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ألا وإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم